Maka disyarahkan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lamma faragha Ibrahim min bina'il bait, maka setelah mana selesainya pembinaan Kaabah, habis selesai bina Kaabah, setelah mana Ismail AS pun meletakkan batu Hajarul Aswad, jumpa batu Hajarul Aswad dan letakkan dalam Kaabah, habis komplit binaan Kaabah. Maka dalam hadis sebut lamma faragha Ibrahim min bina'il bait, habis selesai saja bina Kaabah, qila lahu adzin fin nas bil haji, maka Ibrahim alaihissalam terdengar satu suara di mana seruan suara tersebut sebut adzin fin nasi bil haji, serulah kepada manusia supaya buat haji kat sini. Habis selesai bina saja, tiba-tiba dia dengar satu suara tu suruh Nabi Allah Ibrahim seru agar manusia mai ke Mekah Al-Mukarramah mengerjakan ibadah haji. Qala rabbi wa ma yablugh sauti, maka kata Ibrahim kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku nak seru manusia seluruh alam sedangkan seruan aku ini terbatas. Yalah tuan-tuan, seorang manusia, kalau orang suruh kita seru seluruh dunia ni tuan-tuan, mampu tak kita seru? Suara kita pada hari ni, malam ni, suara saya ni pada malam ni, takat ni lah yang dengar. Kalau tak pakai mikrofon ni, kira dalam ni yang dengar. Tak mampu nak capai jauh, bukan nak kata seluruh dunia, bandar perda pun belum tentu. Maka begitu juga Nabi Allah Ibrahim bila dengar kata arahan supaya buat seruan, maka kata Ibrahim, Rabbi, ya Allah Tuhanku, suaraku ni terbatas, tak boleh nak pergi sampai jauh. Apa kata Allah? Qala adzin wa alayyal balagh, wahai Ibrahim, kerja hang seru ya. Ni Allah suruh, wahai Ibrahim, kerja hang arah, kerja hang seru, sampaikan apa yang aku suruh ni, buat apa yang aku suruh. Bab kerja menyampaikan seluruh alam, tu kerja aku, kata Allah. Ni prinsip dalam kehidupan kita tuan-tuan. Apa yang Allah suruh dalam kehidupan kita, buat ya tuan-tuan, buat ya. Sama ada hasil berjaya ataupun tidak, tu kerja Allah, bukan kerja kita. Allah suruh kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah suruh kita seru buat benda baik dan ajak orang buat benda baik dan tinggal benda yang Allah larang. Tu kerja kita tuan-tuan. Kerja sama ada kita suruh seruan tu jadi ataupun tidak, berjaya ataupun tidak, bukan kerja kita, tu kerja Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi kerja kita ni banyak sebenarnya. Hakikat kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ni banyak, dan hasil dia kita tak payah fikir, kerana itu semua kerja Allah yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau kita nak lihat output ni, mampu lah tuan-tuan. Kalau kita nak tengok hasil ni, bukan kayu ukur kita, kerana hasil ni semua hidayah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu malam ni pun tuan-tuan saya nak berhenti awal. Pasal apa nak berhenti awal? Seruan malam ni ada lagi 9.30 lagi tuan-tuan. Ada satu komuniti dalam usaha membantu transgender yang nak berubah. Lepas ajak saya malam ni, mai apa zakat boleh bantu di bawah Asnaf Ar-Riqab, kita cuba bantu. Jadi kita nak tengok bagaimana cara mereka dakwah, bagaimana cara mereka berikan dakwah. Sebab mereka ni, golongan-golongan transgender ni, mereka dah nak ke arah Islam, dan berkali-kali dah mereka masuk dalam kelas pengajian tersebut. Jadi mereka ni dah tertarik dengan Islam, daripada Islam lah pun tuan-tuan. Mereka dah tertarik dengan ajaran Islam, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Silap tuan-tuan, nak kembali balik kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi mereka nak tengok apa yang boleh bantu, sebab setakat ni komuniti tu bantu fi sabilillah. Jadi saya rasa menarik lah benda ni, sebab di Pulau Pinang ni kita tak ada lagi Asnaf Ar-Riqab. Kita tak biaya lagi Asnaf Ar-Riqab, tapi fatwa dah lulus dah. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dah lulus dah. Ar-Riqab ini bukan pada hamba, tetapi hamba yang terbelenggu dengan dosa-dosa, hamba yang terbelenggu dengan maksiat, hamba yang terbelenggu dengan dadah dan sebagainya. Tu boleh kita masukkan di bawah Asnaf Ar-Riqab. Jadi 9.30 nak kena ada kat sana dah, insyaAllah kita cuba berhenti awal tuan-tuan. Jadi macam itulah, maksud kata Allah Ta'ala yang suruh kita buat, dan jangan kita pandang kepada berjaya ataupun tidak. Sama seperti mana kisah ni tuan-tuan, Allah suruh Nabi Allah Ibrahim supaya seru dalam bab menyampaikan tu kerja Allah Ta'ala. Kalau pada zaman Nabi Allah Ibrahim, kita duk fikir jugalah macam mana saluran yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Tapi mai zaman kita dengan era teknologi ni tuan-tuan, tak mustahil dah bagi kita.
nak menyampaikan seluruh dunia, boleh tak boleh zaman kita lah ni tuan-tuan? Boleh, dengan metode dia. Hari ni saya sampai dekat sini, boleh tak mencapai sampai ke Amerika Syarikat? Boleh. Pasal apa tak boleh? Boleh. Inilah medan teknologi yang Allah Ta'ala ciptakan. Tu kalau kita fikir dengan akal. Tapi kalau kita fikir kekuasaan Allah yang luar daripada akal pemikiran, maka lagilah hebat tuan-tuan. Kita tengok apa cara Allah Ta'ala sampaikan. Bagaimana boleh Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia? Fanada Ibrahim. Dalam hadis sebut, maka Nabi Ibrahim dengar kata Allah suruh buat. Fanada Ibrahim. Ibrahim pun seru kepada manusia. Apa seruan dia? Ayyuhan nas, wahai manusia. Kutiba alaikumul hajj, telah difardukan ke atas kalian ibadah haji. Ilal baitil atiq, kepada ataupun ke tempat ini, yaknilah ke tempat Baitul Haram. Ni seruan dia. Bila sebut kata telah difardukan ibadah haji, maka inilah asasnya tuan-tuan, inilah asalnya ibadah haji yang kita duk buat tu tuan-tuan. Maka telah difardukan ke atas kalian wahai manusia tentang ibadah, satu ibadah yang namanya ibadah haji. Ke mana? Ke Baitul Atiq, yakni Baitul Haram di Mekah Al-Mukarramah. Bila sebut saja perkataan tersebut, kata Ibnu Abbas tuan-tuan, qala fasami'ahu ma baina as-sama'i wal ard, maka telah didengari apa saja yang ada di langit dan di bumi Allah Ta'ala. Maka semua dengar seruan Nabi Allah Ibrahim dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dengar. Dan dalam hadis sebut, golongan yang pertama menyebut, minta maaf tak sampai lagi. Afala taran nasi yuji'una min aqsal ardi yulabbuna. Yang mana kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat manusia menjawab daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim sebentar tadi. Aqsal ardi, seluruh pelosok dunia, semuanya yulabbuna, yakni semuanya bertalbiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala, bila disebut saja seruan untuk seruan untuk haji, ibadah haji, maka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua mendengar seruan Nabi Allah Ibrahim. Dan bila mana mereka dengar, semuanya menyebut dengan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Semua menyebut labbaik Allahumma labbaik. Dan dalam hadis sebut, golongan yang pertama ataupun manusia yang pertama menyebut adalah daripada ahli Yaman, daripada penduduk Yaman yang pertama kali menyahut seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan bayangkan, daripada Mekah, di Yaman boleh mendengar dan mereka menyebut dengan kalimah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ataupun wahai Allah, kami menyahut seruanmu ya Allah. Kami sebagai hamba Allah, kami menyahut seruanmu ya Allah. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kita mengerjakan ibadah haji dan umrah, bukan kita yang nak pi, tetapi itu datang daripada seruan Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ini juga sebut, fa asma'a man aslab ar-rijal wa arhaman nisa. Menarik tuan-tuan, sebagaimana dalam hadis sebut, bila Nabi Ibrahim menyebut dengan seruan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, fa asma'a man aslabir rijal. Nak cerita kata seruan tu bukan takat dengar pada langit dan bumi, bukan takat apa saja yang ada di langit dengar, bukan apa saja yang ada di bumi dengar. Dan bumi tuan-tuan bukan takat manusia dan jin dengar. Dalam hadis riwayat yang lain menyebut, bukan takat manusia, bukan takat jin, bahkan hajar, bahkan syajar, bahkan turab, semua dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Bukan takat manusia, bukan takat jin, bahkan pokok, bahkan batu, bahkan tanah pun menyahut seruan Nabi Allah Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik.